Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan berita terkini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Ini betul tepat sekali. Sebelum tuh, terima kasih karena terus bersama dalam channel ini. Bagi Anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like, dan share. Oke. Apa tuh? Ada pernah peribahasa cikgu saya dulu ajar. Mengajar etik berenang, pertama. Kedua, seperti ketam mengajar ketam yang lain berjalan lurus. Dan paling teruk sebenarnya ialah ada satu istilah cermin rusak. Cermin rusak ni begini, dia cuba nasihatkan orang lain tapi dia itu lebih teruk. Ada lagi satu, dia suka sangat menyibuk tentang orang lain, dia boleh nampak selumbar dekat mata orang lain tapi kayu balak di mata sendiri dia tak sedar tahu. Malu tak malu tak pastilah, saya pun tidak pasti. Inilah yang mungkin terjadi kepada Wan Faisal. Wan Faisal yang cuba sembang, sembang konon nak jadikan KLIA world class. Siap bagi nasihat, tunjuk buku lah, buku ni Sim Kibon ni, dia tunjuk ni KLA supaya KLIA jadi world class. Banyaklah dia, tapi dia tidak ingat sepatutnya kasih nasihat dulu kerajaan di mana-mana yang berlaku lah. Tapi yang dalam kes ini disebut di sini KLIA world class, tapi stesen bas KB macam bengkel saja. Apa hal? Ada gambar tu tahu. Ahli parlimen Macang, Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, menjadi bahan sindiran ramai selepas beliau cubalah mengajar kerajaan sekarang ini bagaimana untuk menjadikan lapangan terbang antarabangsa KLIA bertaraf dunia. Bertaraf dunia. Tapi dia lupa. Beliau ketika sidang Dewan Rakyat baru-baru ini membawa buku biografi mendiang Sim Kibun, bapa kepada kejayaan lapangan terbang Changi, meminta kerajaan belajar daripada usaha mendiang. Katanya resepi untuk menjayakan lapangan terbang terkenal itu bukan di atas tangan GIP atau Black Rock. Yalah, betul lah. Tapi menggunakan pengalaman dan kepakaran sendiri. Saranan itu ibarat menyerang diri sendiri pula. Malu. Apabila ramai terus mempersoalkan apalah yang sudah dia lakukan untuk membangun stesen bas di Kota Baru. Tempat sendiri, terminal bas sementara itu sehingga kini masih digunakan walaupun kekurangan berbagai kemudahan menyebabkan lokasi tersebut dianggap antara lokasi pengangkutan awam yang ketinggalan zaman. Atas sebab itu atas sebab itu ramailah menyarankan agar Wan Faisal ni menaik taraf dulu, kasih naik taraf dulu stesen bas KB sebelum berani untuk mengajar kerajaan naik taraf KLIA. Lama antara komen yang siok saya baca ni, sebelum Wan Faisal nak cuba ajar hendak jadikan KLIA world class, apa kata kau usahakan dulu stesen bas Kota Baru supaya ada rupa bas stesen bas. Kemudian baru cerita teori kau di parlimen. Kemudian ada lagi orang bincang masalah MAHB, dia bincang masalah stesen bas. Aduh. Ya, kemudian dibalas pula semula oleh pengguna X. Ya, tersebut dengan ringkasan paling mudah untuk difahami. Wan Faisal ceritanya macam ini. Kalau stesen bas yang mudah macam ini pun kamu tak reti nak urus, bagaimana kami nak percaya kamu boleh uruskan airport pula? Betul. Kalau stesen bas pun tidak dapat diurus, tak reti nak urus stesen bas yang kecil itu, tak dapat nak urus, ini janganlah cuba-cuba untuk urus airport pula. Perkara itu kemudiannya disokong oleh ramai kerana bagi mereka pemimpin sepatutnya membuktikan kemampuan mereka dengan menggunakan stesen bas KB dengan membangunkan stesen bas KB yang berbelas tahun ketinggalan. Apa kata Wan Faisal? Hadam dululah komen-komen netizen ini, barulah cuba-cuba untuk ajar kerajaan. Okey, kita jumpa lagi. Bye bye.
Salam sejahtera Malaysia. Mahyudin Mat Yassin. Memang kali ini dia termakan dengan senjata sendiri, dengan senjata makan tuan lah. Kena sendiri kali ini. Apa tidaknya dia antara orang yang paling kuat menentang, tapi kali ini dia sendiri dapat masalah dengan penentangan yang dia buat tu. Harapnya kali ini Muhyiddin Yassin dan Bersatu, Muhyiddin Yassin dan Bersatu fahamlah. Harapnya mereka dah faham. Mereka dah faham kenapa Akta Lompat Parti diperlukan. Dulu waktu dibentangkan oleh Menteri Undang-Undang, siapa yang bangkang dulu? Siapa yang bangkang betul-betul? Sebab waktu itu banyak sangat berita-berita kabar angin bertiup, kononnya ahli UMNO nak lompat bersatu dan macam-macam lagi. Syok lah waktu itu, seronok lah. Sekarang dah kena lubang hidung sendiri. Apa rasa oren? Ini ada satu artikel daripada Harapan Daily. Harapnya Muhyiddin Bersatu dah faham kenapa Akta Lompat Parti diperlukan. Selepas insiden 6 ahli parlimen ini, Muhyiddin dan Bersatu diharapkanlah supaya mereka dah fahamlah kenapa anti lompat parti ini, akta ini diperlukan. Baguslah ahli parlimen PN dan Bersatu dah mula berhujah di parlimen bencana akibat budaya ini. Kelompangan yang wujud dalam akta itu hasil daripada cadangan Mahyudin sendiri. Mahyudin Yassin dulu sendiri cadangan. Eloklah ditutup semula, dipindah dan diperkemas. Kerajaan Madani pula bersetuju untuk melakukannya. Tak ada masalah. Tak perlu lagi diungkit apa yang berlaku sebelum akta ini digubal. Lupakanlah sejarah silam yang semua pasti ada kisahnya. Semua parti mesti ada kisah-kisah sejarah silam. Lupakanlah. Akta Lompat Parti 2022 sebenarnya telah pun memulakan lembaran baru untuk kestabilan politik Malaysia yang kita perlukan untuk tingkatkan daya saing negara. Cukuplah insiden seperti langkah Sheraton dan tebuk atap yang menjahanamkan ekonomi negara dan sebabkan kebencian mendalam rakyat terhadap ahli politik. Berpolitik menukar kerajaan buat 5 tahun sekali, sudahlah, cukuplah. Berpuluh-puluh juta ringgit wang negara yang nak dibelanja untuk 6 PRK ini boleh dialihkan untuk bantu rakyat. 6 PRK yang nak dicetuskan ini hanya memenuhi ego pemimpin-pemimpin politik dan bukan isi kekosongan akibat daripada kematian wakil rakyat. Ini lebih pada sabotaj ekonomi dengan mengganggu kestabilan politik negara pada waktu pelabur mencurah-curah masuk ketika ini, apatah lagi rating kita dah semakin naik. Kata ringkas tapi betul cukup bermakna. Saya setuju nih. Cukuplah, sudahlah. Harapnya selepas ni Muhyiddin Yassin dan Bersatu fahamlah. Hidup ini macam roda. Kadang-kadang kau di atas, kau tidak mau yakin sangat. Nanti bila sudah masanya, bila sendiri terkena, macam-macam lah. Lepas tu cerita lain, buat lain cerita lain. Bila terangkan kepada orang lain, lain ceritanya. Seolah-olah semua salah orang. Yang sebenarnya siapa yang bersalah. Okey, tinggalkan komen anda. Jangannya di Suara Rakyat Bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysiaku, kita jaga kita. Mari kita jaga sama-sama negara kita supaya aman, damai, harmoni dan terus diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini. Nampaknya video-video saya yang saya beri tajuk Muhyiddin, minta maaf, yang saya beri tajuk Muhyiddin naik jadi Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim tumbang, itu paling banyak mendapat tontonan. Dan rupanya daripada itu saya dapati memang ramai sangat yang mau tengok Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri sekali lagi. Saya pun hairan. Kenapa sebenarnya ada orang mau Perdana Menteri sekali lagi Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin Mat Yassin? Pada pendapat saya, bukan tidak boleh dia jadi Perdana Menteri sekali lagi, boleh saja.
Tapi persoalannya ialah kenapa perlu dia lagi? Bukankah ada lebih ramai yang lebih bagus dan sebagainya? Dan yang paling tepat ialah dia tidak akan jadi Perdana Menteri lah. Dia tidak akan jadi Perdana Menteri untuk kali kedua dalam masa yang singkat-singkat ini, tidak. Kerana tren sekarang, saya lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak akan mendapat sokongan untuk jadi Perdana Menteri bagi Perikatan Nasional. Nah, lagipun seperti yang kita tahu, PAS pun pernah sudah menyatakan bahawa mereka pun ada calon Perdana Menteri pada pilihan raya yang lalu, iaitu calon mereka tidak lain tidak bukan Menteri Besar Terengganu. Dan itu sendiri pun dipersetujui atau diperakui oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia juga memperakui bahawa Dr. Sam itu, iaitu Menteri Besar Terengganu itu, memang mempunyai kualiti, memang mempunyai kelayakan untuk jadi Perdana Menteri. Habis kalau sudah begitu, mahukah PAS membiarkan begitu saja jawatan Perdana Menteri jatuh kepada Bersatu yang tak kuat mana sekarang ini, yang ramai orang kata Bersatu sekarang ini hanya berharap kepada kekuatan daripada PAS. Yang ramai orang kata Bersatu ni hanya melukut di tepi gantang, hanya mengharapkan kekuatan daripada PAS. Kalau ada pilihan raya pun, kemenangan-kemenangan daripada Bersatu itu pun hanya kerana ihsan, bantuan, kerjasama dengan PAS. Cuba kalau tidak ada PAS, boleh menangkah Bersatu? Dan lagi, saya fikir Tan Sri Muhyiddin Yassin sepatutnya memberikan peluang lah kepada yang lain. Walaupun dia secara tradisinya memanglah semua yang menjadi presiden atau bukan presiden, pengerusi kepada satu gabungan parti politik itu, Perikatan Nasional, contohnya ialah Muhyiddin Yassin. Secara tradisi, pengerusi itulah yang jadi calon Perdana Menteri. Tapi persoalannya, mahukah lagi PAS Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, yang menyebabkan PAS hanya sekejap saja berada dalam kerajaan. Sekejap saja dalam kerajaan, lepas itu tumbang. Tumbang kerana nampaknya Muhyiddin Yassin didakwa telah pun gagal menjalankan tanggungjawabnya sebagai Perdana Menteri. Mahukah kita Perdana Menteri kita sekali lagi yang tidak pun pandai bercakap secara live, yang mahu dirakam dulu, takut untuk live, takut untuk jawab wartawan, mahukah begitu? Itu soalan-soalan yang kita boleh pertanyakan. Apapun sebenarnya, kalau memang Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri sekali lagi, itu bagus, tidak ada masalah. Yang penting pastikan kali ini kerajaan yang betul-betul nanti ni betul-betul yang bagus lah. Tidak ada lagi sakau menyakau sampai anak menantu yang lari ke luar negara tidak berani balik Malaysia. Jangan ada macam itu lagi. Berhentikanlah perkara-perkara begitu. Okey, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan berita terkini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada malaysiakini.com. Berita bertajuk Pemilu Bersatu. Hamzah, Timbalan Presiden Azmin Ali, Setiausaha Agung Bersatu. Berita penuh. Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin bakal naik pangkat bagi jawatan Timbalan Presiden pada pemilihan parti itu yang akan datang. Perkara itu diumumkan oleh Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mendedahkan bahawa perkembangan itu adalah merupakan hasil daripada perbincangan serta kesepakatan daripada kepimpinan tertinggi parti itu. Menurutnya, Hamzah Zainuddin akan menggantikan tempat Ahmad Faizal Azumu yang bersetuju untuk mengundurkan diri.
Ahmad Faizal sebaliknya akan menawarkan diri untuk mengisi salah satu daripada 3 jawatan naib presiden parti itu yang kosong selepas penyandangnya Rafiq Naizamuddin keluar dari Bersatu pada tahun 2022. Dua penyandang naib presiden, Razi Jidin dan Ronald Kiande, juga akan mempertahankan jawatan mereka dalam pemilihan parti yang akan datang tambahnya. Sementara itu, Mahyudin Mat Yassin berkata, Ahli Majlis Tertinggi Bersatu Muhammad Azmin Ali pula akan ditawarkan jawatan Setiausaha Agung. Bercakap pada sidang media petang ini, Muhyiddin Yassin berkata cadangan itu adalah formula untuk mengurangkan suhu kempen bagi pemilihan parti yang dijadualkan bermula 12 Oktober ini. Bagaimanapun, dia menegaskan ia bukan bermakna Bersatu menghalang ahlinya daripada bertanding mana-mana jawatan. Katanya, saya juga tidak ada masalah lain-lain parti ahli yang menawarkan diri. Cuma peringkat ini adalah langkah seterusnya kalau boleh dirundingkan. Saya tak kata tak boleh bertanding. Kalau ada antara kalangan mereka masih lagi berhasrat untuk bertanding, itu adalah hak mereka. Tapi untuk memberikan sedikit harapan supaya kesemua jawatan itu dapat kita susun lebih awal, supaya suhu kempen tidak terlalu panas, katanya dalam sidang media selepas penutup konvensyen Bersatu di Selayang Selangor hari ini. Untuk rekod, Muhyiddin Yassin akan terus memegang jawatan Presiden Bersatu sepenggal lagi susulan daripada keputusan Perhimpunan Agung Parti itu tahun lepas. Terdahulu pada hari ini, Muhyiddin Yassin dalam ucapan plasmin konvensyen berkenaan berkata, dia telah menjadi perantara dalam rundingan di kalangan pemimpin tertinggi parti untuk memastikan parti itu kekal bersatu. Menurutnya, idea itu dicetuskan semasa pemukiman Bersatu baru-baru ini, di mana dia diminta bertemu dengan semua pemimpin tertinggi dan memulakan perbincangan mengenai cara mengelak pertembungan dan mencegah perpecahan di dalam pemilihan parti. Muhyiddin Yassin juga menggesa semua ahli parti dan pemimpin akar umbi yang ingin bertanding dalam pemilihan parti itu yang akan datang supaya berunding sesama mereka terlebih dahulu. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Hai, saya belum bercakap lagi sudah rasa lucu. Belum saya bercakap pun saya sudah rasa lucu. Apa yang lucunya? Ada dengar kata, wah tadi saya tonton video Jufazli. Dengan gelak yang memang lucu betul, dia kata Perikatan Nasional ada 11 ahli parlimen daripada Barisan Nasional akan melompat parti ataupun akan menarik sokongan daripada kerajaan selepas PRK
Sungai Bakap. Inilah cerita lucu, cerita dongeng. Inilah cerita paling tidak masuk akal untuk 1 Julai 2024. Dia kata, saya pun mau gelak juga lah. Entah cerita dari mana, entah ini cerita kedai kopi mana yang dapat ini. Dan entah tok kadok, entah mana yang cerita ni, entah mana nenek kebayan yang cerita tentang benda ni. Tidak akan berlaku, tidak mungkin akan berlaku. Yang mungkin berlaku ialah disahkan, mungkin mungkin ada lagi yang sokong PM. Wah, mungkin ada yang letak jawatan daripada Perikatan Nasional. Itu yang mungkin boleh berlaku. Kenapa? Sebab sudah ada anti lompat parti. Jadi kalau mau sokong kerajaan tidak boleh sudah, susah sudah. Jadi satu-satunya cara letak jawatan lah. Letak jawatan. Yang dari dulu Hadi Awang kata PM Anwar akan tumbang bila-bila masa. Tak sampai sudah sekarang bertambah lagi usia Tok Guru Hadi Awang. 1 tahun lagi pun tidak tumbang-tumbang. Adakah nanti 10 tahun dari sekarang baru tumbang kerajaan ini? Tidaklah, tidak akan tumbang. Kalau tumbang pun waktu pilihan raya lah kot. Waktu pilihan raya lah kot. Tidak ada lagi orang yang minat untuk tebuk-tebuk belakang, tebuk-tebuk atap. Tidak ada lagi. Lagipun yang di Pertuan Agong sekarang tidak berminat dengan tebuk atap. Tidak berminat dengan pintu belakang, main belakang, tidak. Agung sekarang, Agung yang tegas. Tidak ada harapan lagi. Untuk Atok Mahathir mau buat lagi plan A, plan B, plan C, plan D, Q. Belum pasti lagi dan tidak akan adalah. Pilihan raya 3 tahun dari sekarang. Waktu itu umur Mahathir 101 tahun. Waktu itu umur Mahathir 101 tahun. Persoalan memanglah manusia masih ada lagi ke Mahathir waktu itu. Kalau dia masih ada pun masih kuat lagi kah untuk berjajah-jajah, menjajah-jajah campaign. Kalau dia jadi MP waktu itu, tahu? Kalau dia jadi ahli parlimen waktu itu, umur dia akan menjadi umur MP paling tua. Masih boleh berjalan? Saya pun tidak tahu. Masih boleh jalan lagi ke tidak. Jadi yang pastinya 11 MP daripada Barisan Nasional yang konon mau sokong Perdana Menteri itu tidak akan jadi. Jangan risau, tidak akan jadi. Kalau ada, kalau berani, nyatakanlah siapa dia orang. Yang pasti tiada. Tiada. Kesian. Bermimpilah di siang-siang hari. Berdoalah banyak-banyak supaya boleh jadi Perdana Menteri di pulau di planet Pluto ataupun di bulan. Buatlah parlimen baru di bulan supaya boleh jadi Perdana Menteri di sana. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye.